Salam sejahtera anak-anak. Untuk pendidikan moral kita pada hari ini, pendidikan moral tahun 2, kita akan berada di dalam unit 9, berani demi nama baik keluarga. Baik, mari kita tengok situasi di bawah. Kan? Situasi pertama. Kakak, tolong perlahankan bunyi radio kerana mengganggu orang lain. Adik dia tegur kakak dia supaya perlahankan bunyi radio kerana dia mengganggukan orang lain. Tengok situasi kedua. Maafkan saya, pakcik, saya yang terpijak anak pokok itu. Tengok, dia mengaku dia telah terpijak pokok pakcik tu, kan? Situasi yang ketiga. Kakak, itu kucing kami ada loceng di leher. Budak ni memberitahu perempuan ni, seorang lagi perempuan ni, budak perempuan ni yang lebih tua daripada dia, yang kucing dia pegang tu adalah kucing dia. Tengok apa dia cakap. Saya berasa gembira kerana dapat menjaga nama baik keluarga. Tengok. Ini dalam tiga situasi ini memerlukan dia budak lelaki ni untuk bercakap benar, untuk berani bercakap benar, kan? Ini berani. Yang situasi pertama ni berani menegur, akan sesuatu yang salah, sebab kakak dia ni memainkan muzik terlalu kuat hingga mengganggu orang lain. Ini adalah sikap berani, berani menegur. Manakala situasi yang kedua pula, dia berani mengaku salah. Mengaku salah pun adalah satu keberanian. Ramai orang tak berani mengaku salah, malah dia membela kesalahan diri sendiri pula. Ini tidak baik. Kalau kita buat salah, kita mengaku saja, kan? Beranikan diri dan mengaku kesalahan kita. Orang yang meminta maaf ni, yang mengaku kesalahan ni, ni adalah orang yang berani. Bukan orang yang lemah, tetapi orang yang berani. Orang yang tidak hendak mengaku salah sehingga sanggup membela diri untuk kesalahan dia, ini adalah orang yang pengecut. Orang yang pengecut dan juga penipu. Teruk tu tak bagus, kan? Kalau kita buat silap, memang manusia ni ada waktu dia membuat kesilapan, jadi kita kena mengaku. Kita ada kesilapan, kita ada kelemahan, kita ada kekurangan, maka kita kena mengakuinya, berani mengakuinya. Tengok situasi ketiga pula. Dia telah tampil untuk menyatakan hak dia. Hak dia lah kucing tu, kan, kepunyaan dia. Jadi dia tampil, dia berani menyatakan yang kucing tu kucing dia. Ini nama dia berani juga. Berani menegakkan hak. Berani menegakkan hak. Jika betul adalah hak anda, hak kita, kenapa kita perlu takut, kan? Kita perlu berani menegakkan hak kita. Itulah antara sifat-sifat keberanian yang perlu ada. Jika ada salah, kita mesti tegur kesalahan ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita atau orang di sekeliling kita. Manakala kalau kita pula yang berbuat salah, kita kena berani mengaku akan kesalahan kita. Dan apabila hak kita diambil, kita perlu berani menuntut hak kita. Jangan takut, sebab itu hak kita. Okey? Baik.
Mari kita tengok muka surat seterusnya. Berani demi keluarga. Tengok ni. Mari kita fahami dialog yang ada di bawah ni. Kita teliti gambar dialog di bawah ni. Yang pertama, adik, mari kita pulang. Lini dan Lina, mari kita bermain di taman. Maafkan kami, ibu melarang kami bermain di taman. Tengok tu. Ni berani menyatakan situasi dia. So apa? Mak dia telah amanahkan dia supaya tidak bermain di taman. Bila kawan ajak, dia berani menyatakan. Sebab kadang-kadang kita ni bila dengan kawan udah kan mengalah, kita ikut saja apa cakap kawan. Sedangkan sudah ada pesanan dari ibu bapa kita ataupun dari cikgu kita, kita berani pula, berani membuat silap lah tu. Berani pula tidak mengingat arahan ataupun pesanan daripada ibu bapa. Berani mengingkari kata-kata ibu bapa lah ni. Itu satu kesalahan. Jadi kita mesti berani mengatakan kepada kawan kita, maaf, tak dapat, mak kami dah pesan untuk balik sekian-sekian jam. Jangan terus ikut sejak main, kan? Baik, kita tengok yang gambar yang ketiga. Kakak, cantiknya bunga ini, mari kita petik bunga. Mereka memetik bunga. Mungkin di sekolah ni kot, sebab ada pakai beg sekolah tu. Tengok gambar keempat pula. Siapakah yang memetik bunga saya? Dah, cikgu dia dah tanya dah. Tapi dia berani mengaku, saya minta maaf pakcik, saya yang memetik bunga itu. Ini satu sikap yang bagus. Dia berbuat, dia mengaku. Itulah ada keluar pepatah, berani buat, berani tanggung, kan? Kita berani buat, kita berani tanggung, bertanggungjawab. Dia yang petik bunga, dialah yang mengaku. Ni kadang-kadang dalam kelas ni, murid-murid ni kadang-kadang tak tahu macam mana boleh belajar menipu. Bukan saya cikgu, bukan saya cikgu. Tak nak mengaku. Mengaku saya apa? Apa nak ditakutkan? Belajar berani. Kita buat silap, kita berani. Kena berani mengaku. Jangan takut, kan? Sebab kita berani buat, berani tanggung lah, kan? Kenapa kita berani berbuat sesuatu perkara tu? Kalau tak berani buat, tak berani nak bertanggungjawab, jangan buat. Baik, seterusnya, mari kita baca dan fahami bicara hati. Cikgu besarkan sikit, takut tak nampak pula. Baik. 10 Mei. Saya tabah hadapi dugaan. Saya diejek oleh kawan-kawan kerana mak bapa saya yang hodoh. Kerana muka bapa yang hodoh. Saya berasa sangat sedih. Apabila guru minta saya bercerita mengenai orang yang dirahmati, saya menceritakan jasa bapa. Muka bapa menjadi hodoh kerana melecur dalam kebakaran. Bapa meredah api untuk menyelamatkan saya. Kawan-kawan terkejut mendengar cerita saya. Mereka tidak lagi mengejek saya. Mereka meminta maaf daripada saya. Gina. Tengok tu. Kadang-kadang sifat suka mengejek ni adalah sifat yang tidak baik. Sifat yang tidak baik. Kadang-kadang walaupun ejekan tu nampaknya benar, tetapi dia bukanlah keseluruhan kebenaran itu, kan? Contohnya macam Bapak Gina ni, mereka ejek muka dia hodoh. Kenapa orang suka mengejek benda-benda macam ni? Muka hodoh, miskin, tak pandai, lemah belajar.
Perkara-perkara ini bukan sesuatu yang perlu diejek. Perkara-perkara begini perlu kita fahami, dan kalau boleh kita cuba bantu. Kan? Kalau muka orang hodoh, apa salahnya? Mungkin hati dia lebih baik daripada hati kita. Jangan kita rasa muka kita ni handsome, cantik, kan? Kita ada hak untuk menghina orang lain, kan? Kita tidak tahu hati seseorang tu. Contoh macam Bapak Jina ni yang mereka ejek. Rupanya Bapak Jina ni adalah seorang yang berani. Dia telah pergi dalam rumah Jina yang terbakar tu, dan pergi menyelamatkan Jina. Untuk menyelamatkan Jina dia sanggup, sehingga muka dia jadi hodoh, mungkin terkena barang panas ataupun terkena api. Jadi kita kena kurangkan budaya ejek mengejek. Tu ni budaya ejek mengejek ni sebenarnya banyak diajar dalam televisyen lah tu. Jadi kurangkan menonton televisyen, sebab banyak yang dalam televisyen tu adalah tidak bernilai, tidak memupukkan sifat nilai yang baik dalam diri. Cari buku yang bagus yang mengajar kita tentang kehidupan, cara hidup yang bagus. Belajar dari situ, buku cerita kah, apakah, daripada kita menonton televisyen. Televisyen ni memang banyak mengajar benda-benda yang tak elok. Movie tu, filem-filem ni, kan? Memang dia pilih pelakon-pelakon yang cantik-cantik, yang handsome, tapi apa yang diajar dalam filem-filem tu kebanyakannya adalah sesuatu yang tidak bagus. Ada yang bagus, tapi lebih banyak lagi yang tidak bagus. Jadi kita cuba elakkan, kurangkan menonton televisyen. Tontonlah rancangan yang elok sahaja. Yang filem-filem drama swasta tu jangan tengok, itu merosakkan minda kita, melemahkan pemikiran kita. Baiklah, mari kita ke seterusnya. Mari kita tengok. Menjaga nama baik keluarga. Isi tempat kosong berdasarkan penyertaan yang diberikan. Mari kita tengok dulu, kita baca satu-satu. Berani menegur kesalahan, berani mempertahankan kebenaran, berani menolak pelawaan. Menolak pelawaan ni tadilah macam contohnya murid yang mengajak bermain di taman tu tadi. Jadi kita tolak pelawaan sebab kita ingat pesanan ibu bapa kita. Yang terakhir, berani mengaku kesalahan. Baik, mari kita tengok situasi yang pertama. Mari kita pergi ke kedai runcit. Maafkan saya, ibu saya tidak izinkan. Jadi kamu rasa yang mana satu tu? Yang ini adalah berani menolak pelawaan. Kat sini berani menolak pelawaan. Baik, kita tengok yang nombor 2 pula. Pakcik, bukan adik saya yang memetik buah itu. Ni berani apa ni? Berani apa? Berani mempertahankan kebenaran. Berani mempertahankan kebenaran di sini. Baik, mari kita tengok yang ketiga pula. Yang lambat ketiga. Abang, janganlah mengejek budak tu. Tengok abang dia mengejek orang miskin. Apalah, orang hodoh, orang miskin, orang yang tidak pandai, orang yang orang yang kekurangan lah, selalu diejek. Ini menunjukkan ada sifat sombong di dalam seseorang itu. Mari kita tengok nombor 3 ni ya. Abang janganlah mengejek budak itu. Jadi apa dia? Yang ini berani menegur kesalahan. Berani menegur kesalahan. Dia
berani menegur kesalahan abangnya supaya jangan mengejek. Tak elok mengejek ni. Baik, yang terakhir, Pak Cik, maafkan adik saya, dia tidak sengaja. Ini apa ni? Ini berani mengaku kesalahan. Dia tahu adik dia salah, dia mengaku kesalahan adiknya. Jadi dia mohon maaf. Bila kita buat salah, kita mohon maaf. Jangan nak membela diri. Dah salah-salah lah. Mengaku sajalah dan baiki diri sendiri. Baiklah. Baiklah murid-murid, mari kita uji diri kita sendiri. Kita uji. Baik, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Ini ada sanggup, ini ada gembira, ini menegur, ini kebenaran, ini maruah. Mari kita tengok nombor 1. Saya sanggup mempertahankan apa dia? Ini maruah kan? Maruah. Maruah. Cikgu tulislah, walaupun tulisan cikgu tak cantik, susah kat sini. Maruah keluarga. Maruah keluarga maksudnya kita menjaga nama baik keluarga kita. Baik, mari kita tengok yang kedua pula. Saya tempat kosong menghadapi dugaan demi kesejahteraan keluarga. Saya apa? Saya sanggup. Saya sanggup menghadapi. Sanggup. Cukup ke tak ruang ni? Cukup. Sanggup menghadapi dugaan demi kesejahteraan keluarga saya. Mari kita tengok nombor 3 pula. Saya berani menegakkan tempat kosong sekiranya keluarga saya tidak bersalah. Apa dia? Menegakkan apa? Yang kita belajar tadi, kan? Kebenaran. Kebenaran. Mesti berani menegakkan kebenaran jika keluarga kita tidak bersalah. Mari kita tengok yang keempat. Saya berasa tempat kosong apabila dapat menjaga nama baik keluarga. Apa kita rasa bila kita dapat menjaga nama baik keluarga kita? Mestilah kita rasa gembira. Setiap kali kita berbuat baik, apa saja, walaupun kita buat salah tadi dan kita mengaku salah, pasti kita akan rasa gembira sebab kita membuat sesuatu yang baik. Sebab itulah bagusnya kita sentiasa membuat kebaikan supaya kita sentiasa gembira. Jadi kat sini gembira. Baik, yang terakhir, saya berani tempat kosong abang apabila dia melakukan kesalahan. Apa dia? Senang kan, sebab semua dah dijawab. Jadi menegur. Kita mesti berani menegur. Kadang-kadang kita takut apa? Kita takut orang kecil hati bila kita tegur kan. Tapi yakinlah itu untuk kebaikan dia dan untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan orang lain juga. Jadi kita mesti berani menegur kesalahan. Walaupun kemungkinan dia akan rasa kecil hati dengan kita. Ya tak apa. Yang penting kebenaran itu tertegak, kamu dapat menghalang dia daripada berterusan membuat kesalahan. Jadi murid-murid, inilah kepentingannya kita mempunyai sifat berani di dalam diri. Berani ini memang satu sifat yang sangat penting dalam diri kita untuk kita menghadapi hidup kita. Kalau tak berani, tak hidup kita, kan? Tak berani berjalan, tak berani, kan? Duduk saja kita kalau tak berani berjalan. Tapi masa kita bayi dulu kita berani.
Jadi kita jalan jatuh, begitu juga dalam kehidupan. Kita ada masa kita membuat kesilapan. Apa yang kita perlu buat? Bila kita buat kesilapan, kita mengaku dan kita berubah. Jadi kita kena berani. Tapi dalam konteks apa yang kita belajar hari ini adalah berani demi nama baik keluarga. Jadi kita telah belajar banyak situasi yang telah kita belajar. Bila kita berani nak menegur orang membuat kesalahan, bila kita berani nak mengaku kesalahan diri kita sendiri, bila kita berani untuk menuntut hak kita. Jadi banyak lagi sifat berani ini yang perlu ada dalam diri. Jadi bila sifat berani untuk kebaikan yang cikgu maksudkan ni, maka kesalahan, kekurangan akan dapat dikurangkan. Jadi semua kita kena ada sifat berani yang baik. Jangan berani mencuri, berani bergaduh, berani melawan cakap ibu bapa. Ini berani yang salah. Kita tak nak berani yang macam tu. Kita nak berani atas kebenaran dan kebaikan. Jadi sekian sahaja murid-murid untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa beranikan diri untuk kebaikan.